So memandangkan sekarang ni musim banjir, saya just nak santai-santai saja nak share berkenaan dengan SOP ataupun tips macam mana kita nak jaga kereta kita ketika situasi banjir ni lah. So sebelum saya share tips-tips penjagaan kereta, saya just nak bagi tahu kereta ni dia sensitif kepada dua perkara. Yang pertama, bahagian komponen enjin dan juga bahagian komponen electrical. Dia sensitif kepada air secara umumnya, air yang luar daripada enjin, air yang tak sepatutnya masuk dalam enjin, masuk dalam enjin. Misal kata macam lumpur, air-air masin yang masuk ke dalam enjin lah. Dan juga part electrical. Part electrical ni contoh macam ECU, engine control unit ke bateri and whatnot, tak perlu melibatkan kereta pun, hardware elektrik tu memang sangat-sangat sensitif lah terhadap air, lagi-lagi air masin lah kan. So tips ni saya nak bagi dalam 3 keadaan, iaitu sebelum, semasa dan juga selepas. Sebelum banjir, yang ini biasanya geng-geng pantai timur lah, in which mereka dah kata apa, dah expect lah bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan 1 akan ada kata apa, musim hujan. So bila musim hujan ada kecenderungan untuk banjir, so mereka dah prepare awal. Kebiasaannya mereka akan buat macam mana? Mereka akan first things first akan cabut terminal bateri yang ada dalam kereta lah. Dan ini sangat logik lah, sebab once bila air dah masuk dalam ruangan enjin, which is akan terkena dalam terminal bateri, akan berlakunya lintah pintas. Tapi kalau tak pandai buka, minta orang lain lah buka, sebab saya sendiri pun tak pandai buka. Okay, minta orang lain tolong bukakan. Dan yang kedua adalah sila sumbatkan korang punya exhaust. Gunalah apa-apa pun, janji kita jangan biarkan air tu masuk secara kuat sangat dalam exhaust. Bermaksud saya tak adalah nak kata kalau korang sumbatkan tak kat mana pun air still takkan masuk, tak. Tapi at least bila air tu masuk tu dalam amount yang sikit, bila kita hantar ke mekanik nanti, mekanik tu senang sikit lah nak repair. So senang nak repair ni maksudnya kos sangat-sangat rendah untuk kita baikilah. Dan juga kalau boleh bawalah kereta tu ke tempat tinggi siap-siap. Pergilah ke mana-mana taman, ataupun saya pernah tengok satu gambar dia pergi naikkan sendiri menggunakan butter, which is very creative. Tapi saya tak sure lah kukuh ke tak butter tu kan. Dan untuk semasa pula, kita sendiri pun tak expect banjir tu akan berlaku depan mata kita. Misal kata kita sedang balik dan tup-tup kita tengah lalu highway LPT, Lebuh Raya Pantai Timur kan, tiba-tiba air naik kan tu semua. So kita tak sempat nak bertindak, dan at the end of the day kita jadi panik. So pertama sekali untuk keadaan semasa, kalau air dah start naik sampai paras exhaust ataupun paras tayar, separuh tayar dan ke atas, sila tutup enjin anda. Okay, sebab kalau macam korang buka enjin anda, air tu akan sendirinya masuk ke dalam enjin, dan sekejap je kereta korang akan tak boleh nak hidupkan dan kereta korang akan rosak. Dan kemudian lah, kalau macam korang nak terfikir untuk nak meredah banjir, kalau di bawah daripada paras exhaust, saya rasa adalah beberapa cara korang boleh harungi banjir tu. Tapi kalau dah lebih, saya syorkan tak payahlah, duduk diam-diam sampailah banjir tu lega. Ini pula kalau macam air tu tengah deras. Saya tengok ada beberapa video yang ada beberapa orang yang tengah nak cuba cross air yang tengah deras, so dia pun terhanyut. Moga-moga janganlah hanyut sekali dengan tuan-tuan badannya sekali. Okay, so selepas dah reda banjir tu semua, ini untuk keadaan selepas banjir, sila call truck tunda ataupun towing truck, hantar ke mekanik. Dan jangan pandai-pandai nak start enjin. So bila dah sampai ke mekanik, minta mekanik untuk inspect lah apa-apa komponen yang rosak ke apa, lagi-lagi bahagian enjin dan juga elektronik. Dan biasanya mekanik dia akan buat servis, keluarkan dulu segala-segala kotoran yang ada. Kemudian saya rasa biasanya komponen yang paling susah nak diganti apabila banjir adalah komponen elektrik kan. Misal kata macam bateri, saya rasa memang kena ganti secara total lah. Dan ketika mana situasi mekanik, saya suggest kalau macam mekanik ni suruh tukar ini, tukar itu, jangan kedekut lah saya kata. Sebab kalau korang berkedekut dalam menukar komponen-komponen yang wajib macam dalam ruangan enjin tu, kita risau mungkin sebulan enjin korang boleh berjalan, tapi kita risau bulan kedua, bulan ketiga dah semput, dah resdung, dah tak boleh jalan. Okay, ini tips kepada you guys yang mungkin tak ter-affected by this banjir and whatnot. Kita kena didik diri sendiri supaya tak berselesa lah. Sebab untuk saya sendiri, saya punya insurans kereta, saya memang subscribe plan untuk flood protection. Memang ada you guys. Kalau macam korang tak tahu, ya saya bagi tahu ianya ada. Tapi korang kena refer kepada syarikat insurans yang korang belilah kan. Dan disclaimer awal, saya tak pernah menghadapi kata apa penjagaan kereta ketika situasi banjir ini. So kalau macam korang pernah menghadapi geng-geng Kelantan, Terengganu, Johor dan sebagainya, bolehlah share story korang dan juga tips-tips korang macam mana korang jaga kereta korang sendiri.